Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid kelas 6 Najhim. Bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 6 bersama saya, Cikgu Zahrul Nizar bin Ottoman. Saya mengharapkan anda semua bersedia untuk belajar pada hari ini. Mohon anda semua memberi kerjasama dalam PDPR untuk kali ini. Tolong ubah singkat anda daripada malas kepada rajin, daripada rajin, teruskan lagi rajin. Jangan ingat, anda tiada UPSR, tidak ada penilaian untuk anda. Anda ada lagi PBD, penilaian berasaskan bilik darjah. Jika anda ingin TP yang tinggi, pastikan anda mengikuti PDPR yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey kelas, pada hari ini saya akan teruskan kepada objektif pembelajaran kita, iaitu SK standard kandungan 2.3 dengan standard pembelajaran kita iaitu 2.3.1, iaitu membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Nampak di situ apa yang kita nak belajar hari ini ialah jenis ayat dan ragam ayat. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah anda dapat menyenarakan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 ayat yang ada dalam petikan berdasarkan jenis ayat dan ragam ayat. Okey. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari saya terangkan kepada awak apa itu jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Jangan risau, benda ini semua anda telah pelajari sejak dari darjah 1 lagi. Hari ini saya akan ulang balik apa yang telah anda pelajari. Dan jangan lupa juga anda merujuk buku sistem bahasa yang telah saya arahkan anda beli sejak tahun 4. Jangan jadikan buku itu sebagai hiasan di dalam beg sekolah anda. Okey, jenis-jenis ayat. Terdapat 4 jenis ayat. Yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat perintah. Yang ketiga, ayat tanya. Dan yang keempat, ayat seruan. Jom kita tengok apa ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan ataupun ayat penyata mempunyai tujuan untuk menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Apa contoh ayat penyata? Jom kita tengok. Contoh ayat penyata yang pertama contohnya ialah Dr. Afiqah sedang merawat adik saya. Nampak di situ ayat penyata biasanya akan diakhiri dengan satu titik noktah. Okey, Dr. Afiqah sedang merawat adik saya. Dia menyatakan Dr. Afiqah sedang merawat adik dia. Ataupun Encik Kamal akan ke Ipoh pada hari Minggu ini. Dia menyatakan Encik Kamal ni akan ke Ipoh pada hujung minggu. Okey, itu contoh ayat penyata. Sekarang saya akan terangkan kepada awak jenis ayat perintah. Ayat perintah ada 4 jenis. Apa yang dikatakan ayat perintah? Ayat perintah jenis silaan, ayat perintah jenis larangan, ayat perintah jenis suruhan dan ayat perintah jenis permintaan. Ayat jenis silaan seperti dia akan menggunakan perkataan jemput
ataupun sila di hadapan ayat. Contohnya, sila isikan boran ini dengan cermat dan berhati-hati. Ayat larangan pula biasanya akan didepani dengan kata jangan dan usah. Jangan bermain di sini. Nada dia juga akan sedikit berbeza. Okey, suruhan, ambilkan, buatkan, cadangkan, jawabkan. Contoh ayat suruhan. Dia menyuruh seseorang melakukan tugasan. Contohnya, poskan surat ini sekarang juga. Biasanya akan ditegaskan dengan perkataan kan dalam ayat suruhan. Manakala jenis ayat permintaan akan bermula dengan perkataan harap, minta, tolong. Contoh, tolong selesaikan tugasan PDPR anda. Jangan biarkan diri anda di kerugian. Itu contoh ayat larangan pula. Tadi saya dah cakap ayat permintaan. Tolong hantarkan tugasan PDPR anda terus ke talian saya. Itu contoh ayat permintaan. Okey, kita akan terus yang seterusnya, iaitu ayat tanya ataupun kata tanya. Ayat tanya ni ialah ayat untuk menyoalkan, menanyakan sesuatu. Biasanya dia akan menggunakan kata tanya seperti apa, berapa, mana, siapa, bagaimana, bila, mengapa ataupun kenapa. Biasanya ayat ini akan diakhiri dengan tanda soal. Dan ayat tanya ini juga ada menggunakan partikel kah dalam binaan ayatnya. Contohnya, apakah, siapakah. Itu partikel kah dalam ayatnya. Okey, itu kita pergi seterusnya, iaitu kata seru ataupun ayat seru berfungsi melahirkan pelbagai perasaan seperti marah, terperanjat, terpegun, sakit serta digunakan dalam ayat seruan. Biasanya ayat seruan akan diakhiri dengan tanda soal. Contoh kata seru ialah wow, cheese, amboi. Itu antara contoh kata seru untuk membentuk ayat seru. Okey, seterusnya kita akan pergi tengok jenis ragam ayat. Ragam ayat terdiri daripada dua jenis, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Apa itu ayat aktif dan apa itu ayat pasif? Jom kita tengok. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang menerangkan subjek. Apa itu kata kerja? Kata kerja ialah perbuatan. Contohnya, Daud mengutip sampah. Daud ialah subjek. Subjek ialah Daud mengutip Mengutip ialah kata kerja, sampah ialah objeknya. Okey, biasanya ayat aktif ini akan menerima imbuhan me dan kan. Kan. Ini imbuhan apitan. Me dengan kan. Menge. Itulah yang awak boleh rujuk imbuhan apitan, imbuhan me dalam buku Sistem Bahasa. Ini saya tunjuk sekali lagi. Ini buku Sistem Bahasa, boleh anda rujuk. Jangan jadikan ia hiasan di dalam beg sekolah anda. Okey, untuk seterusnya kita tengok ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Biasanya dimulakan dengan di, kan ataupun ter dan disambut oleh perkataan oleh. Contohnya, tembok itu terlanggar oleh lori pada bahagian bawahnya.
biasanya ada imbuhan di-kan. Okey, saya harap anda telah jelas apa yang dikatakan dengan jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Seterusnya, kita akan tengok latihan pada hari ini pada halaman 80 buku teks anda yang bertajuk Juara Persembahan Multimedia. Anda dihendaki membaca petikan ini secara kuat di hadapan ibu bapa anda dan mengecam dalam petikan ini jenis-jenis ayat yang wujud dan ragam ayat yang wujud. Jom kita baca bersama-sama dengan saya. Bacaan mestilah kuat agar ibu bapa anda dapat menegur anda membaca. Juara Persembahan Multimedia. Waktu rehat masih berbaki 15 minit. Vincent, Darshini dan Marsha kelihatan sedang rancak berbual di kantin. Perbualan mereka berkisar tentang projek multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Projek itu diusahakan oleh mereka bertiga. Tidak lama lagi, projek itu akan dipersembahkan dalam pertandingan persembahan multimedia di sekolah mereka. Dalam perenggan pertama ini, kalau anda lihat, ada ayat apa? Di situ ada kelihatan 2 ayat. Saya akan bagi contoh ayat yang pertama. Perbualan mereka berkisar tentang projek multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Di sini adanya jenis ayat penyata, iaitu perbualan mereka berkisar tentang projek multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Projek itu diusahakan oleh mereka bertiga. Tidak lama lagi, projek itu akan dipersembahkan dalam pertandingan persembahan multimedia di sekolah mereka. Ayat ini kalau awak baca, awak faham ada ragam ayat. Cuba fikir ragam ayat apa yang ada pada 2 ayat terakhir dalam perenggan pertama. Okey, kalau awak tengok petikan ini ialah petikan jenis dialog di antara Vincent, Darshini, Marsha. Okey, kita tengok Vincent. Persembahan multimedia kita hampir selesai. Hampir siap. Setakat ini saya amat berpuas hati. Klip video tentang perpaduan kaum yang kita paparkan sangat menarik dan berkesan. Darshini, baguslah. Namun saya fikir persembahan itu akan lebih menarik jika kita menggunakan alunan muzik tradisional sebagai muzik latar. Bagaimanakah pendapat kamu? Apa jenis ayat yang ada dalam 2 dialog yang telah saya baca sekitar tadi? Cuba cam dan tulis dalam jawapan anda. Saya setuju dari sini. Saya cadangkan kita menggunakan alunan alat muzik sebagai pelbagai kaum seperti seruling, sitar, ehu dan sempotan. Vincent, wah, bagus idea itu. Saya setuju. Wah, bagus idea itu. Apa jenis ayat yang itu? Itu ayat seruan. Bermakna saya dah memberi kepada anda 2 jenis ayat, iaitu ayat penyata dan ayat seruan dalam petikan yang wujud dalam muka surat 80. Jadi tugas anda pada hari ini, selesaikan semua petikan ini dengan mengecam jenis-jenis ayat dan ragam ayat yang ada dalam petikan ini dan selesaikan pada halaman sebelah tugasan anda. Dan sila pastikan sekiranya anda mempunyai pelbagai persoalan, anda boleh berhubung dengan saya
di talian 0179619315 ataupun saya telah aktifkan, saya akan aktifkan Telegram kelas 6 Najihin. Sekiranya anda ada masalah, boleh berhubung dengan saya secara video call. Nanti saya akan call anda secara video call. Okey, ataupun secara talian di mana-mana aplikasi yang mudah untuk kita berhubung. Sekian sahaja pada hari ini dan saya harap anda dapat mempelajari sesuatu pada hari ini dan jangan lupa selesaikan tugasan anda. Jangan biarkan diri anda ketinggalan. Sekiranya anda mempunyai masalah, sekali lagi saya ulang, tolong hubungi saya di talian 0179619315. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.